Okey, kita baca buku dosa-dosa yang dianggap biasa. Dosa yang ke-47 Ini dosa ni ramai orang buat. Tapi mungkin sebab ada perbezaan pendapat, dianggap benda ni tak berdosa lah. Apa dia? Dosa apa ni? Dosa isbal. Melabuhkan pakaian bagi lelaki bawah daripada buku lali. Kata penulis Hafizahullah, yang antara yang dianggap sepele. Apa bahasa Indonesia? Sepele. Ni bahasa Jawa ke apa ni? Yang dianggap remeh oleh manusia, sedang dalam pandangan Allah merupakan masalah besar, ialah soal isbal. Isbal di sisi Allah besar, tapi manusia anggap remeh, iaitu menurunkan ataupun memanjangkan pakaian hingga ke bawah mata kaki ataupun buku lali. Sebahagian ada yang pakaiannya hingga menyentuh tanah. Ini untuk lelaki saja. Dan sebahagian lain menyapu debu yang ada di belakangnya. Abu Zar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Al-musbilu wa fi riwayatin izarahu wal mannan wa fi riwayatin allazi la yu'ti syai'an illa mannahu wal munafiq sil'atahu bil halafil kazib." Maksud dia, dengar baik-baik, ini ada sahih riwayat Muslim. 3 golongan manusia yang tidak akan dibicara, yang Allah tidak akan bercakap dengannya, dan Allah tidak akan memandang kepadanya, dan Allah tidak akan menyucikannya, serta bagi mereka azab yang pedih. 4 benda. Satu, Allah tak pandang. Yang kedua, Allah tak bercakap. Yang ketiga, Allah tak akan bersihkannya. Yang keempat, bagi mereka azab yang pedih. Siapa ni 3 golongan? Pertama, orang yang musbil, yang melabuhkan pakaiannya bawah pada buku lali. Yang kedua, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, mannan, yang kita dah belajarkan. Bila bersedekah, dia manna. Ini di akhirat besok Allah tak pandang, Allah tak cakap, Allah tak bersihkannya, dan baginya azab yang pedih. Dan golongan ketiga ialah orang yang melariskan jualannya dengan bersumpah yang dusta. Jual barang tapi dengan sumpah, wallahi ni barang baru ni, wallahi barang terbaik. Okey, kata penulis, ada orang beralasan, berdalih, saya melakukan isbal tidak niat takabur, sombong, kan? Hanyalah ingin membela diri yang tidak ada tempatnya. Kalau ikut penulis ni, dia kata, siapa yang berhujah dia melabuhkan pakaian, bukan sombong, jadi tak ada masalah. Yang Nabi larang labuh pakaian kerana sombong, kan? Maka kata penulis, itu hujah yang tidak betul. Ancaman, sebab apa? Sebab ancaman untuk musbil yang melabuhkan pakaian adalah mutlak dan umum, baik sama ada dengan maksud takabur ataupun tidak takabur. Sebagaimana ditegaskan dalam sabda Nabi SAW, dalam satu hadis Nabi bersabda, "Ma tahtal ka'baini minal izari fa finnar." Maksudnya, apa sahaja yang di bawah mata kaki, bawah buku lali, tempatnya di neraka. Hadis ini Nabi tak sebut kerana sombong. Hadis lain ada sebut. Saya ulang, sabda Nabi SAW, apa sahaja yang di bawah pada buku lali daripada pakaian, maka ia dalam neraka. Ini untuk lelaki. Kemudian kata penulis, jika seseorang melakukan isbal, melabuhkan pakaian dengan niat takabur, maka seksanya akan lebih pedih. Kalau dia labuhkan pakaian dengan sebab takabur dan sombong, maka azabnya lebih pedih. Sebagaimana disebut dalam hadis, "Man jarra saubahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang memanjangkan bajunya, pakaiannya dengan takabur, nescaya Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat.
Jadi hadis ni sebut sombong. Hadis yang tadi tak sebut sombong. Jadi kata ulama yang mengatakan haram isbal, yang melabuhkan pakaian tanpa sombong dosa besar. Yang melabuhkan pakaian sebab sombong dosanya lagi besar. Sebab dengan begitu ia melakukan dua hal yang diharamkan sekaligus, iaitu isbal dan takabur. Isbal diharamkan untuk semua pakaian, seluar ke, kain pelekak ke, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Al-isbalu fil izari wal qamisi wal imamah man jarra minha syai'an khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Isbal itu pada kain sarung, gamis, baju panjang. Siapa saja yang memanjangkan darinya dengan sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Adapun wanita, mereka diperbolehkan menurunkan pakaiannya sebatas ataupun sejengkal bawah daripada buku lali untuk menutupi kedua telapak kakinya, sebab ditakutkan akan tersingkap oleh angin ataupun lainnya. Tetapi tidak dibolehkan melebihi yang wajar, seperti umumnya busana pengantin. Itu tak bolehlah. Yang pakaian pengantin itu bukan labuh bawah pada buku lali, itu labuh sampai ke pintu dewan. Bahkan mungkin kainnya harus ada yang membawanya daripada belakang. Okey. Boleh ha? Jadi sebaik-baik kita usahakan, walaupun ada ulama khilaf, berbeza pendapat, tapi nak mengelakkan daripada takut-takut benda tu betul-betul haram, sebaik-baik kita singkatkan pakaian kita. Ada satu ketika hadis sahih Umar ketika ditikam dan masa tu dia nazakkan. Dan ada seorang lelaki datang, tengah sakit tu, tengah cedera parah. Umar tegur lelaki tu, kenapa kamu tak singkatkan pakaian kamu? Itu hadis sahih. Jadi ulama kata, bagaimana Umar tengah sakit tu boleh nampak, boleh perasan kawan tu pakaiannya labuh. Menunjukkan Umar faham bahawa itu adalah satu dosa yang besar. Wallahu alam.